بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, jawatan kuasa penganjur, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah. Dengan limpah dan pertolongannya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam sesi kuliah duha. Mudah-mudahan lelah payah kita dan kehadiran kita pada pagi ini akan dicatatkan dalam buku amalan kita, yang memberi keuntungan kepada kita apabila kita membacanya di hadapan Allah di yaumul mahsyar nanti. Apabila kita lihat hidup kita, hak kita nampak leninya, iaitulah untuk mendapatkan kesenangan di dalam dunia. Sama ada laki-laki, puang, tua, muda, soal hak penting sekali nak suruh senang, tak boleh susah. Kalau pitih sikit nak banyak, kalau makan nak sedap, kalau sakit nak baik, nak sihat, kalau rumah tak ambil kecek, nak rumah besar. Barang tu tak salah, tu fitrah manusia. Mana-mana bangsa pun memang dia gitu. Kita pergi daripada kutub utara sampai ke kutub selatan, kalau ada kapung kita boleh pergi di planet Marikh ni pun memang hak tu orang nak. Kita dilahirkan manusia memang nak benda yang baik. Sebab tu banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang kebaikan dunia itu sendiri. Dunia ni bukanlah tercela semata-mata gitu. Nabi pernah memuji kenderaan yang baik. Mana kenderaan molek, moleklah pada kenderaan tak molek. Nabi pernah memuji rumah yang besar, yang luas. Nabi memuji orang yang kaya. Banyak hadis. Tapi persoalan hak berlaku pada hari ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik rumah yang luas. Kita bahan rumah besar je, sejik tak pergi. Maksud Rasulullah, makna rumah luar ni rumah tak sepik lah, lega duduk. Kalau anak lapang, bilik muat belaka. Kita bahan rumah besar, ambil hadis ni, rumah besar. Tok Bilal bang dari muda sampai ke mampu tak pergi. Bahan rumah besar saja. Situ tak kena. Nabi puji pula sebaik-baik kenderaan yang pantah. Dia bahan BMW 7 siri. Nampak? Dah rajin pergi sejik. Mati baru pergi sejik, semayanglah keranda. Jadi tak kena ni keadaan masyarakat kita hari ni. Di bandar, darat, ulu, kapung, motif utama nak senang dunia saja. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Senang di dunia, senang di akhirat. Kita nak senang dunia aja,
Sebab itulah habis ngebudak-budak, matlamat budak-budak. Benda dia belajar. Universiti ya. Ada matlamat lain. Matlamat dia degree. Baru tingkatan 3 baru, tapi nak masuk universiti. Cita-cita utama. Apa universiti bagai boh. Jadi itulah sahajanya. Tak ada lah nak cemerlang bagaimana doa tadi, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Nak hasanah fid dunia memang kena ngaji tinggi. Takkan darjah 2 boleh minta kerja pilot. Pergi interview ke terbang mah dia. Nak minta benda, minta pilot ada kosong tau. Dan universiti mana ngaji dak jah 2 lepas tu jah 3 dak kalau ada pergi nyetik. Tak boleh pilot kapal terbang bawa webek sapu boleh kalau ada lesen. Bermakna nak cemerlang dalam dunia kena ada ke ilmu dunia, kena mengaji banyak. Dari SPM kena diploma, kena degree, kena master. Tu kak. Tapi dia tak ambil pun kecermelangan macam dalam doa tadi, hasanah fil akhirah. Betul tak? Jadi hak dunia saja habis syuting universiti bodoh habis budak-budak tu baik dalam bab akhirat. Padahal dia degree dah, ijazah dah. Hak kampung tak usah cakap, hak mengaji kampung. Hak sekolah rendah je tak boleh nak rapat dekat. Kita cakap ni hak ni boleh segulung ijazah. Boleh segulung ijazah tak kenal Tuhan lagi. Boleh segulung ijazah tak boleh nak beza halal haram lagi. Master dah. Tinggi pada degree dak kenal idrang bila gunah dengan ma'a gunah. Dah master kepala otak apa gitu bodoh gitu. Kan doa sama dalam tali bising doa tak usah kata tok guru pondok, tak usah kata kiai, tak usah kata tok ali. Dalam TV bunyi sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fid dunya cemerlang dalam kehidupan. Maknanya rumah dia lega, kenderaan dia lega, dia ada pendapatan, tak minta dengan orang boleh tupang pula dengan dia. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, iaitulah dia akhirat kaki dia lega juga kehidupan. Lagu mana nak dapat hasanah fil akhirat? Dalam dunia juga. Dan dengan apa? Dengan apa yang kita cemerlang dalam dunia. Dalam dunia nak cemerlang kena ngaji tinggi tak? Ngaji tinggi ya. Akhirat kena ngaji tinggi juga. Dua ni ngaji dalam kubur, dunia juga. Lepas kata Imam Syafi'i, man arada bid dunya, orang nak cemerlang dalam dunia, fa alaihi bil ilmi, maka kena mengaji. Faham? Nu nak jadi jurutera kena ngaji bab jurutera. Mu nak jadi imam doktor kena ngaji bab doktor. Kalau mu ngaji welding minta doktor tak boleh. Faham? Maknanya kena ada ilmu. Wa man arada bil akhirah, siapa nak cemerlang akhirat juga fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu juga. Masalah kita sekarang cemerlang dunia saja. Kau duduk bangga tubik universiti 120,000 orang setahun degree. Hak tu saja. 120,000, 40,000 dah mayang. Ada kenal Tuhan 10,000. Tinggal apa? Tinggal 60. Bagi 2 pula. Hak sokong Islam 30. Lawan tok guru 30,000. Dah cemerlang kau mana? Cemerlang ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan dunia manusia dalam dunia kayak gini khalifah. Orang yang gantikan Allah melaksanakan hukum yang adil. Mana hukum adil? Wa anihkum bainan nas. Nampak? Hendaklah kamu menjalankan hukum di antara manusia dengan hukum Allah. Itu saja. Jadi nak betul balik, cemerlang dah dalam dunia ni. Cuma akhirat kita tidak cemerlang. Dah mana nak cemerlang akhirat? Kena pakai serban? Tak. Kena pakai jubah? Kan? Kena taat perintah. Taat perintah Allah tak kira mu pakai serban, pakai jubah, pakai topi sudu pun asal mu taat perintah Allah. Jangan salah faham. Kena pakai serban, ramanya masuk surga lagi pakai serban kan. Dah kena ramai kan masuk surga ni. Ada sebeh lah kocek. Tak ada masuk, ada sebeh lah kocek. Mu gantung di kereta tak masuk surga lagi. Faham? Dia dengan amalan. Piyah boleh beli pasal malang nang iya buah piyah. Buah piyah. Ropok kah kata ustaz dah buah piyah. Faham? Betul tak?
tu keterampilan. Allah tak tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tu tak? Allah Taala tak tengok memu segakmu, nak semakmu saja, bajumu lawa putih lepuk. Walakin yanzuru ila qulubikum, hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Nak orang jahat beli jubah, taruh janggut sikit, bubur piyah, nak piyah sajang sikit, tarekat lalu. Dia kerja Johor balik sini di Lenggong ni. Faham? Lama tak balik Lenggong, dah 12 tahun duduk Johor, duduk main kelapa sawit di nu. Nak balik Lenggong jumpa ustaz 2 orang duduk minum air kedai kopi. Tak mai minum air. Lama tak tengok mu. Nak dia pun minum sama 3 orang. Tak usah kata pakai piyah. Dia pakai seluar biasa, pakai baju kemeja, tapi dah dia duduk dengan ustaz 3 orang. Orang kata ustaz juga dia. Oh, ustaz ni ustaz juga ni pasal minum air dengan ustaz. Tak? Apatah lagi kalau dia pakai piyah, kalau dia pakai jubah, kalau dia taruh janggut, orang kata tok guru orang kali. Tok guru lah je tengok, tok guru orang kali. Padahal dia kerja Johor, Timbalang, Persatuan Pecah Rumah Johor. Tak? Mana keterampilan boleh buat. Tak ada masalah. Janggut taruh je, jubah tepah je, 60 riyal je pasal Malang. Nak? Tapi tak jadi cemerlang untuk akhirat. Jadi nak cemerlang di dunia, belajar, masuk sekolah, masuk diploma, kolej, universiti, biar tinggi pengajian kita, dan dalam masa yang sama dan di bumi yang sama juga kita mengaji agama, biar pakat dalam bab dunia pun tinggi, pakat akhirat tinggi. Ilmu dunia banyak, ilmu akhirat banyak, baru betul hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Ni segulung ijazah bodoh ke lembu. Nah. Tunggu kita tanya tu, jangan tengok tu tuang lembu mati. Anak tuang lembu dok lih mandi mayat ayah. Lembu sekandang ada. Dan anak 8 orang. Faham? Lepas tu matilah tuang lembu. Nah, dalam kitab-kitab fiqh kata hendaklah anak si mati memandikan mayat ayahnya. Nah, dah anak 8 beradik, diploma 3, ijazah 5. Masuk surat khabar tuang lembu, anak berjaya belaka. Bila tuang lembu, poksuh lembu mati, dia pergi cari Tok Imam Sejik suruh mandi. Tok Bila baca telking. Nampak? Dah anak tuang lembu tak pandai. Dia ngaji universiti, tak ngaji pondok. Katanya bini tuang lembu. Tak reti cara nak mandi ayah sendiri. Padahal kalau belajar mandi mayat 15 minit pandai. Tapi oleh kerana tak pentingnya akhirat, rela mengaji dalam diploma 2 tahun, ijazah 4 tahun, 6 tahun, sekolah dari tadika sampai SPM 13 tahun, 2 9 18 tahun dah situ. 18 tahun ngaji dari tadika sampai ijazah, tak reti mandi mayat pak dia sendiri. Lepas tu pergi turun dah 8 beradik tak reti juga. Pergi tanya lembu dalam kandang. Lembu kata, faham? Ni lah tuanmu, hak belamu mati dah, mu boleh tak tolong mandi mayang? Tak boleh, dia kata. Lembu pun tak boleh. Jadi anak tuan lembu 8 beradik, lebih kurang lembu juga dalam kandang. Betul tak? Ada. Lepas tu Tuhan kata wahum kal an'am, manusia-manusia lalai ini sama macam lembu, macam kambing, macam itik. Faham? Walaupun pakai maiwi, lembu naik maiwi. Faham tak? Walaupun pakai wajah tu dinaik oleh lembu. Kerana sama bodoh dengan lembu. Ayah sendiri mati tak reti nak mandi. Mak sendiri mati tak reti nak kapang. Orang lain tolong baca doa. Dalam kitab fiqh kata kalau pak mati, yang paling afdal jadi imam solat mayat anak lelakinya. Dah berlaku tak gitu? Tak. Dan kata Nabah Siti ngaji baru ni, tak boleh jadi tuan solat mayat jadi imam. Tak anda. Solat garik rura dah baca gunung. Faham? Ini masalah. Apa? Nak cemerlang dunia saja. Maka lahirlah graduate kok pandai lah.
tiap-tiap tahun. Nah, yang bodoh daripada ilmu akhirat. Tu tak betul kan? Ada. Nak cemerlang ke mana? Macam mana kita nak hadarah Islamiah, nak kembalikan kegemilangan Islam? Dan nama sendiri pun tak tahu nak eja dalam Jawi. Nah, nama dia, nama benda. Nama Zulkarnain. Eja Jawi kali nama. Dah. Pandang Z-U-A gitu kan. Dah cerdik ke bodoh orang panggil? Orang budak, orang siang ni, walaupun dia budak, dia boleh tulis ayat siang dia. Faham? Dia tulis siang. Kita pergi nara, kita pergi tani orang siang, budak-budak, walaupun sekolah rendah, dia baca zat khabar siang. Dah kita tua dah, toki dah erti zat khabar Jawi. Patut kena sunat mula toki. Tak usah kata cucu, toki 70 dah erti baca surat khabar Jawi. Apa tahu lagi kitab Jawi. Betul tak? Ada? Dan kan Jawi ni huruf hijaiyah. Pandai Jawi boleh tengok kitab, boleh nadah kitab. Dah kita orang mana? Orang Jawi tak? Kita orang Jawi ke Kampuchea? Ada? Kita Jawi ke Perancis? Orang Jawi ni orang Melayu. Bahasa ni Melayu. Dulu orang panggil orang Jawi. Bahasa masuk Jawi. Tapi surat khabar Jawi tak erti. Gila kau. Orang Keling, orang Tamil reti surat khabar Tamil. Orang Jepun reti surat khabar Jepun. Orang putih reti surat khabar orang putih. Ada tak orang Jepun baca surat khabar Tamil? Tak ada. Orang Tamil baca surat khabar Jepun. Tak ada. Tapi kita surat khabar orang putih boleh baca. Surat khabar Jawi tak boleh baca. Ada. Macam faham pil kuda. Mabuk habis dah. Bahasa kita sendiri tak reti. Nama kita sendiri tak boleh eja dalam Jawi. Nak tolong Islam mana? Faham? Cak ayam nama benda. Nama Muhammad Yusuf dah tulis Jawi kali, letak bukang kali. Dah ingat Jawi, baca siapa kat Ming, la Malik W. Nak, ni masalah. Nak peringat balik sebab saat ni lah mak duk ajar anak, ingat kalau cikgu tanya nak jadi benda, jadi doktor. Tak ada khabar nak jadi hafiz Quran. Tak ada pesan anak kalau cikgu tanya nak jadi ulama, nak jadi ulama hadis, nak jadi ahli tafsir, nak jadi tok imam, nak habis nak jadi doktor. Dalam ni habis jadi doktor. Dalam rok cocok, dalam parik cocok. Faham tak? Pas cocok pergi bahan basikal rumah orang, cetong-cetong buruk orang kutik. Nak? Saat ni tak ada benda-benda akhirat, tak ada. Kerana ibu bapa mengaji dengan tali basing. Duk ajar semua. Nak dak mengaji dengan ulama-ulama. Jadi anak-anak habis hanyut nak kecemerlangan dunia sahaja. Tak ambuh kecemerlangan akhirat. Nah, mati baru buh dalam sejik. Mati baru buat pergi surga. Nak mati lela baru suruh anak pergi turut tok imam. Masa ayah sehat lalu saja ikut sejik. Singgah dak sekali-kali, melainkan singgah berak sejik dak dang balik di rumah. Faham? Orang ngajar kita 3 orang dengar. Tok imam, tok bila, JKK dengar. Lain tak ada. Sibuk, ni sibuk dengan wak kelapa sawit. Ni sibuk nak pergi gaus ming. Ni sibuk nak pergi pasar mozek. Nak, pasal apa? Tubuh gagah. Angga dak gerak dah. Mak kata, kita tanya tok imam nak buat guan ni ayah, mak dak erti gak nak buat. Nak, kita tanya sejik tok imam, mak suruh pergi tengok ayah di rumah. Sedih buat apa? Lalu belalak nak mampu tak tahu ayah. Baru nak cari agama. Betul tak? Boh dalam kotak bagi sejik semayang surah. Nak, jadi cekelat nesang baru bagi surah. Buku dengan kain kapang. Nak, batu mati kerah bola kubur suruh orang baca telking. Nak, agama tak cari masa hidup. Bila mati suruh orang baca telking. Tok imam pun duduk, tok imam kata, ya pulang ibnu pulang, iza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa bi amsali min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yurja wala yu'ribak fa'lam annahuma khalqun min khalqihi ta'ala kama anta min khalqihi ta'ala wa idza atayaka wa salalak marrabbuka wa man nabiyuka wa ma'tiqaduka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa kullahuma bilisanin talqin bila qazat. Maka sekejap lagi wahai mayat
bila datang dua orang malaikat yang diwakilkan kepadamu dan orang-orang yang seumpamamu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai mayat, hendaklah kamu jawab dengan betul. Kalau dia bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa akidahmu, apa kiblatmu, jawab dengan lisan yang lancar. Nampak? Bilisanin talqin, dengan lisan, dengan lidah yang lancar. Tu imam suruh jawab. Mu jawab lagi malaikat muka nakir tanya, mu jangan ketar, jangan takut. Jawab dengan fasih. Nampak? Oh, sedap gamuk suruh jawab fasih. Kawan tu lalu kok kubur tu pergi air kecing tu. Ni masuk dalam kubur. Nah, kawan tu tak rajin ngaji pun. Nah, sibuk dengan projek ni saja nak suruh jawab dengan lidah fasih. Bengong punya tu imam. Nah, kawan tu tak rajin heran orang buat kuliah fardu ain pun dia tak pergi ngajar tafsir, tak ada kena-mengena dengan dia. Nak besar sejik pun dia tak masuk capur. Kira cari makan ketarah macam natang lembu pagi petang. Dah nak jawab dengan fasih. Kawan tu masih hidup, orang nak menegakkan Islam, dia tukang lawang. Orang tepek poster ceramah, dia tukang siek. Aduh, nak jawab dengan lancar. Sedap gamuk tu imam. Kena cek air kecing juga tu imam ni. Orang yang bertuah saja yang boleh menjawab. Nabi kata, yang tak bertuah orang sui, orang celaka, tak boleh jawab. Siapa yang bertuah? Inna sa'ada kullu sa'ada wa fi riwayatin kullu sa'ada. Sesungguhnya bertuah yang kau duk cakap tu, mana bertuah sungguh? Orang yang panjang umurnya dan baik amalan akhiratnya. Tuah dengan amalan akhirat. Pasal wakil jawab boleh? Tak ada orang boleh wakil jawab. Atas dunia boleh jah. Nak ambil lesen, nak motosikal berapa le ni? 700, 300. Mu kereta 8. Kita tak tahu, kita tak ada lesen. 800 nak ambil lesen kereta tak? Orang kampung belajar jugalah, orang kaya tak payah duduk rumah je, faham? Dah kalau dak pergi ke mana? Dak pergi 3,000 beres, 3,000. Ambil lah token 3,000. Faham tak? Tu lain hidup atas dunia. Tak payah test lesen. Dak pas, tak ada dak pas. Dan raya 3-4,000 pakai pas selalu. Yang kita bimbang dalam kubur kayak gini. Oh, nak beli buku JPJ. Beli buku dalam raya ni ngapa apa? Nak test lesen. Sungguhnya. Dah kalau tak pas, boleh bawa motor. Apa tak boleh bawa? Boleh bawa motor. Tak pas boleh bawa dah motor. Boleh, cuma jangan lalu kat dia rock block dah. Betul tak? Dah. Tak pas boleh bawa, tapi dalam kubur kalau tak pas, sudah dah lah. Ni kita takut. SPM, soalan padang mahsyar. La yazalu kana mabni adam yaumal qiyamah indallah hatta yus'ala an arba' atau kama qala. Tidak dapat bergerak dua tapak kaki manusia di hadapan Allah di akhirat nanti, melainkan kena jawab 4 soalan. Dapat balik awal. Dapat tak boleh rating semula. Kalau kita nak test driving school tak pas, boleh ambil semula tak? Boleh tak? Boleh kau hitung JPJ bayar acak kali. Maka kita pun masuk dalam kereta driving school kata awak molek sikit. Pasal JPJ mari dulu. Ingat tu awak duduk, masuk tali pinggang dulu, beri salam molek ke dia. Nampak? Beri salam, jangan ngasuh Assalamualaikum cikgu. Mudah-mudahan kita dapat berkat hari ini. Nak teh? Duk nak JPJ duduk sebelah. Masa kata kata JPJ duduk sebelah ke JPJ duduk dalam bonek? Duduk sebelah. Faham? Kena beraluh apa semua. Kita pun masuk, kita dah ikut cikgu khabar. Kita dah beri salam. Kita tengok JPJ sebelah, kita tanya, mana gamak? Betul?
Faham? Kejut je biji mana pula bang aku bodoh gini. Tak. Kita kata kita terus. Kita tarik tali pinggang kita, tak usah masuk kat kita, masuk kat dia. Biar panjang gitu. Dia kata pelik dah budak ni. Lepas tu kita pun pegang steering, start enjin, kaki buah tak sekok dia kepik gitu. Tak. Biar geng-geng gitu. Faham tak? Faham tak kalau buat gitu? Tak faham. Tak kalau tak faham boleh makan nasi tak tengah hari kat gigi, aku jawab. Malam sekarang boleh tidur dengan bini kita. Dah pagi tadi tak faham kan? Boleh tak tidur dengan bini malam? Boleh, ada masalah. Bahan yang seminggu orang setambung boleh malam sekarang. Nampak? Boleh ambil semula? Boleh ambil semula. Tak ada masalah sikit kalau tak faham. Dalam gitu pun sampai baca pagi ni. Ngapa malam-malam? Tak tidur. Jadilah bang, pukul 3 lebih. Esok periksa ni. Ni nak baca, aku tak ingat lagi ni. Jalan 2 wajib potong. Mana tak? Lain 2. Gambar korok ada kubur depan. Mana tak? Duk ngapa? Takut tak pah. Padahal kalau tak pah pun tak ada masalah. Cuma lesen tak boleh. Bawa kereta boleh. Tapi tak bimbang sikit ni dalam kubur soalan. Tak pah katok apa tergelang 70 hasta. Tak lulu hacur lebur muka nyetang di muka naki. Faham? Bila dicerita tentang kubur, maka Sayyidina Usman menangis. Siapa basuh janggut. Janggut Sayyidina Usman ni kita pergi Mekah. Pergi di Masjid Nabawi belakang dia kubur Rasulullah. Belakang tu dalam pagar tu kita tak boleh duduk situ, kat orang duduk ngatik situ. Ni janggut macam wawah sepedok ni. Tak? Macam kita janggut 3 orang tak jadi apa gitu. Ni macam wawah sepedok seseorang. Duduk sebeh sama pagi petang. Tubik kecil je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk ngatik sama. Janggut besar buah naka basah berjeruk dengan air mata Sayyidina Usman kerana takut kepada kubur. Natu Nabi. Nampak? Takut lagi ke kubur. Sahabat Nabi takut juga masuk dalam kubur. Ada tekek masuk surga, sahabat 10 takut juga masuk dalam kubur. Kita sahabat Nabi kan, sahabat JKK. Tak? Dah lepas tu ada tekek tak? Tak ada. Tekek pampel je. Faham? Nampak ada jari menang syurga? Tak ada. Neraka dekat dah. Tak takut sikit. Maknanya berat kita ni. Sebab tu kalau lembu ni kambing itik ni orang panggil bodoh. Bodoh macam lembu bodoh. Tapi lembu yang bodoh, kalau lembu ini diwakilkan, disuruh oleh Allah mengerjakan ketaatan, dia akan buat. Jagoannya lembu tak mayang pasal tak wajib. Ni pagi ni kalau lembu binatang, kambing, hayawan wajib belajar agama. Dan kita duduk depan ni, padang berok depan ni. Faham? Pasal binatang tidak ditaklifkan dengan syarak. Maknanya kalau lembu dilantik menjadi Perdana Menteri atau Presiden negara, lembu akan melaksanakan hukum Allah seperti hudud. Betul tak? Dah. Tapi manusia ni dia lupa. Allah yang hidupkan dia. Bila dia dapat kuasa, dia rasa kok pandai aku nak buat guana-guana, orang kena ikut aku. Mu siapa dia? Orang kena ikut mu. Mu bukan Rasulullah. Ingat, yang kita kena ikut Rasulullah. Orang lain tak payah ikut. Kerana dia lah orang pemimpin yang mula-mula bangkit daripada kubur di padang mahsyar. Pemimpin lain senyap lagi duduk dalam kubur. Pemimpin dunia ni, tak usah kira hak Malaysia, kita kira hak kelas-kelas. Presiden Amerika, Presiden Perancis, Presiden Rusia, Perdana Menteri Britain. Hak hebat-hebat lah, hak ada nama. Hak kat kita ni tak ada nama. Faham? Hak nu hak ada nama. Nak banding dengan tapak kuda kaki Rasulullah, tak ada boleh banding. Comel tapak kaki kuda Rasulullah lagi. Faham? Dah petah lagi dengan Rasulullah. Tapi bodohnya umat akhir zaman tolak Rasulullah, ambil pemimpin-pemimpin bodoh hak cak ayang, hak ada atas muka bumi. Dia berasa Barack Obama lebih pada Rasulullah. Gila ke apa dia? Padahal Allah buat alam ni, buat pokok, buat langit, buat bintang, bulan, dacing, semua Tuhan buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang tengok je. Tak sedar ke diri manusia ni. Ni bumi yang kita pijak, Allah buat untuk Nabi. Dia rahmatan lil alamin.
Allah buat rama-rama macam-macam jenis rama-rama. Allah buat burung macam-macam warna. Allah buat mana pagi ada sunset, ada sunrise, bertukar-tukar warna. Nak tunjuk ke Rasulullah. Kita hak ramai-ramai ni tupang je, tapi hak nupang bodoh sambung. Tak kenal tuang punya bumi. Orang kata dah boleh buat dah hukum Allah. Tak boleh mat. Tak boleh, tak boleh. Ini semua rekaan ahli fiqh. Tak ada. Itulah Piramli kata kecil-kecil tak nak mampus. Bila besar menyusahkan orang. Kalau seorang saja, iaitu doktor, dia gagal dalam tugasnya, makalah yang mendapat mudarat hanya seorang pesakit, kerana dia silap tertinggal pelayar dalam perut pesakit ni. Tapi kalau seorang pemimpin negara, dia tersilap memberi arahan, maka sesak berjuta-juta orang. Betul tak? Ada pula dak sedar ni bumi. Kita balik lagi, kita tanya ayah kita, tanya tok mu, tok bumi ni hak tok ke hak Allah Ta'ala? Tanya ayah kita, tanya majikan kita, hak kita takut sangat, tanya raja, tanya apa, bumi ni hak siapa? Ada gerang tak tulis bumi ni hak awak? Nak hak Allah Ta'ala. Dah mana mabuk sangat ni, macam keling bahan tadi cakap. Kita tumpang duduk di bumi Allah, kena ikut hukum Allah. Kalau orang mari rumah kita, kena ikut undang-undang kita. Pasal kita tuan rumah. Tak percaya pergi rumah kawan kita, atau kawan kita mari rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Naik dia naik dengan kasut-kasut dalam rumah kita. Kita kata, hei, tak boleh naik dengan kasut-kasut. Dia kata, lah, kok pandai aku, kasut aku. Kita pun ambil cok, lapuk wisuti tak muka, pelatang bawah tanah. Mana boleh, aku punya rumah, aku punya peraturan. Maka bumi ni hak siapa? Ada peraturan Allah, kena ikut bodoh. Tak ingat, mabuk, tumpang bumi Allah, patut buat sombong pula. Betul tak kita kata? Siapa kata tak betul berdiri? Panah tak sendiri langsung duduk bumi orang, kapung orang buat something. Orang luar mari kapung dia lenggur ni buat something, memangnya katok dia orang kapung. Dah kita duduk di bumi Allah buat something, dia katok di muka nakik. Itu saja cerita dia. Nak bukannya agama ni berat sangat suruh taat, suruh potong tangan pencuri. Nak, bukan suruh potong tangan Tok Bilal, bukan suruh potong tangan anak, dah, tangan pencuri. Nak, faqta'u aydiyahuma, tak usah cakap banyak potong je lah. Baru tak ada curi. Ni rumah boleh baca surah Abah, ketua boleh di Selangor, masuk pencuri. Padahal dia ketua boleh. Bukan konstebel, bukan kau berat apa, dah agak cetak tu, nak bayar motor tak habis. Pakat besar. Boleh pakat besar, kita pun tak ingat kau. Bawah sekali kau stable, dia tak apa stable, kena patang ni. Lepas tu korporal, lepas tu sarjan meja, inspektor, ASP tu rendah lagi. Kalau kita jumpa ni paku ni ada bunga padi, bunga gandum, ada nak belaka tani. Tak, rupanya rumah dia dimasuki, dipecah rumah di Damang Sara. Nak, mana jahatnya orang, rumah pulih mu curi lagi. Rumah je keke balik awal tu. Nak, maknanya orang tak takut dah kepada pegawai keselamatan, betul tak? Sebab undang-undang tidak ada keberkatan. Kita jumpa dengan ketua polis besar-besar cakap, dah cakap Allah kelas cak ayam. Dah mana satu? Dia kata payahlah, kita tak ada apa-apa. Dia ikut perundangan hak ada dalam negara saja. Nah, kalau laksana uduk, kita buat uduk lah. Kata ketua polis. Nah, tumpang bumi Allah buat something dengan Allah. Tak sedar ke diri. Nah, tapi orang pergi rumah dia marah pula, masuk dengan kasut-kasut. Pandai pula dia marah, dia kata rumah dia. Nah, ni masalah kita, hipokrit. Orang tak boleh, kita boleh. Balik semula kita pada fitrah asal yang menjadikan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain. Kalau kita makan ketarah pagi petang tu semua make in Allah, bukan kita buat sendiri. Faham? Tu ayam-ayam tu kita duk makan ayam, makan lembu tu ada tak? Manusia buat.
Tak ada. Allah buat lembu, kita makan kenyang, lawang Allah. Allah buat ayam, kita makan ayam, bila kenyang makan ayam, lawang Allah. Bengong sungguh. Warna jadi gitu. Ikan yang kita makan tu ada tulis milik pejabat perikanan, ada? Tak ada sekor habuk pun. Ikan kembung, ikan temenung, ikan air, ikan tokor, semua jenis ikan, ikan puyuh, ikan ruang, tak ada tulis milik pejabat perikanan, ada? Tak ada. Milik Allah. Tapi kita dak sedar ke diri, makan ikan Allah, lawang Allah. Makan ayam Allah, lawang Allah. Makan telur pagi-pagi milik Allah, lawang Allah. Mata Tuhan beri milik Allah, lawang Allah. Kaki tangan Tuhan beri milik Allah, lawang Allah. Allah beri kerja, beri kuasa, beri jabat, beri bini, beri anak, beri motor, beri kenderaan, beri duit, lawang Allah. La ilaha illallah. Lepas tu lagi sibuk nak pergi ke Mekah. Faham tak? Dia lawang Allah, dia ni sibuk nak pergi Mekah. Nak bahan ganja ke apa ni mabuk ni? Nak dah mu lawang Allah mu pergi Mekah buat benda. Mu dak dengar dalam hadis bila siapa di Mekah dia pun kata labbaik Allahumma labbaik. Selamat datang ya Allah, terimalah kedatangan kami. Kami datang ke kampungmu, kami datang ke negerimu, ke rumahmu, sambutlah kami. Malaikat jawab, la labbaika wala sa'daika, hajjuka mardudun alaik. Tidak ada selamat datang pada, tidak ada diterima kamu di sini. Kamu penentang agama Allah, pergi berambus balik ke tanah air kamu. Tidak ada haji kamu diterima pada hari ini. Tak baca hadis? Faham? Tapi dalam hadis tu cakap Arab tu kita terjemah jadi Terengganu. Faham? Kan kata Nabi cakap Terengganu pula. Tapi dah tak mengaji, dah reti ke benda lah. Duk sibuk lambat, Allah baik Allah, Allah baik Allah, wak nangis. Wak nangis. Padahal dia di dalam negara, dia penentang ulama, penentang ajaran Islam, menentang ceramah-ceramah agama, benci tengok orang buat kuliah. Molek-molek ada nyegi tepi depan Kaabah, macam orang gila duduk tepi traffic light. Dan dalam hadis jelas kata la labbaika, kamu tidak disambut di sini, wala sa'daika, kamu tidak ada kebahagiaan datang ke sini. Pergi balik berambuh ke Malaysia, dekat dah nak mengundi. Tu kita rambut lah tu. Jadi bukan kata pelik sangat dalam agama, mudah sangat saja. Bersama dengan benda-benda yang benar tu saja. Tanya orang curi tu malam-malam tu duk eret harta orang tu. Nak curi paik, curi tu, curi ni, orang letak pasu bunga curi. Dia nak masuk syurga, nak masuk neraka. Nak masuk syurga. Tanya kat tengah judi atas Getian Highland. Hak kelas-kelas Tan Sri apa semua Datuk Sri. Dia tak main dalam arak macam kita. Hak lenggong ni main dalam arak ketuh. Kapak. Nah, tu 3 riyal, 2 riyal. Nah, untung nyanda bang air kopi. Oti tanah sutik. Oh, untung tu. Oh, amak menang lah main judi. Menang nak ni? Menang riyal. Oh. Tak kenal orang menang riyal main dalam arak ketuh. No, Getian Highland ah. Pakai beli tokeng. Stokeng 1000. Mana tak? Sekali letak 15,000, 15 keping tokeng. Nak? Tu. Dia tanya kat tengah duk bagi teruk tu. Duk pusing tu. Rulet atas tu. Semua nak masuk syurga belaka. Nak? Tapi saat ni lah ulama yang bawa jalan kita ke syurga. Nak? Ada kalau kita kata kita nak jalan selamat dalam agama, orang kata ikut tukang rumah. Orang kata ikut tu kan. Ikut ulama. Nak? Sebab dia ada kerja masing-masing. Kalau orang jahat buat jenayah kampung kita report polis, orang tak panggil Tok Bidang. Nak? Kalau nak beranak, orang panggil Tok Bidang, orang tak panggil TMB. Faham? Dia pergi jabat TMB, main rumah saya, bawa ke tangga apa? Bini saya nak beranak. Lah, bodoh ni. Dah nak beranak panggil Tok Bidang. Maka kita juga dalam bab akhirat kita panggil ulama-ulama. Kita dengar perkataan-perkataan ulama. Kan ni bawakan dia kepada akhirat. Banyak dah soalan kan? Ada lagi orang nak tanya? Letak sini, jangan sipang itu. Tak balik aku lagi. Baik. Mana nak derma mana?
Jangan buat sekali gitu. Atau belaka soalan. Seorang sekeping tak apa. Tak wajib jawab pun. Atau tak apa. Tapi tak wajib jawab. Bukan kita kerja menjawab soalan. Tak. Kita berasa kita nak jawab. Ada kok dia marah. Dia kata, "Kerana tak jawab soalan saya?" Kita tanya, "Apa aku kerja dengan mu?" Tak. Nah, maknanya nasib baik kita jawab lah. Ada masa. Tak. Beri kesempatan. Bukan wajib jawab. Bukan kerja je jawab soalan. Nah, lain kita jual. Satu keping, lit RM10. Kaya ke aku? Boleh kau pakai pasiri. Ni wajar semua. Mana? Baik, kita ada lebih kurang sejam lagi. Boleh? Kita lancarkan tabung untuk pembinaan madrasah al-ibtidaiyah, ad-diniyah, al-kamaliyah, Kampung Banggu Batu, Lenggong. Ada diletakkan di hadapan tabung. Siapa nak derma boleh letak dalam tabung. Jadi kita lancarkan dan petugas-petugas hendaklah bergerak sekarang. Jadi kita tak ramai orang pagi ni, orang kerja pagi ni. Faham? Orang pejabat tak boleh mari. Jadi kita gatilah orang-orang yang tak mari tu. Atas seorang gati 10. Jadi wis RM10 seorang. Tidak akan jadi muflih kita kalau wis RM10. Mana tahu RM10 hari ni kita wi kepada madrasah, anak kita terlepas daripada kemalangan esok hari. Faham? Sebab Allah bayar dengan kita sedekah derma, panjang umur, murah rezeki dan lepas dari malapetaka. Mana tahu RM10 pagi ni kita beri, rumah kita terbakar tahun depan. Oh, siapa kat rumah kita bom bedang padang. Rupanya hari tu aku ada beri 10 riyal madrasah Lenggong. Faham? Mana tahu maknanya berkat kita boleh menderma 10 riyal atau berapa sen pun tak kira pada hari ini, Allah panjangkan umur kita 10 tahun lagi. Dah lagu mana boleh panjangkan, tetap belaka dah. Tak usah cakap banyak. Hadis kata panjang umur murah rezeki, kita rayak panjang umur murah rezeki. Faham? Mana tahu dengan sebab hari ni kita berderma, kita terlepas daripada ulur Tedung Sela minggu depan. Tedung Sela lalu dulu seminit, baru kita lalu. Tak? Dah kalau sama-sama lalu, balik awal. Faham tak? Pada Tedung Sela dia tak macam ulur air. Sekali dia ketik, bini kita memang belaki lain. Faham tak? Pasal orang perang, dia tak setia mana. Kalau orang lelaki, kalau bini mati, tak nikah, apa mati. Tapi kalau orang puang kok, tak dah naik upuk kubur. Nak, kalau dia sedih pun masa orang mandi tuk mati, tuk lelaki dia buat sedih. Buat sedih. Nak, tak dah naik upuk, dia nikah pula dengan tukang mandi kita. Faham? Molek-molek ada. Tapi bukan orang Lenggong, orang tu orang puang gerik. Jadi kalau kita wis ria seorang, dak rok cetong dengan kita. Jaga hijau nampak, wi hok hijau. Ni jaga hijau, wi hok biru, seria semua. Takbir tu bi orang mereh. Nak, baik, soalan ditutup. Kerana ada depan kita ni banyak dah. Baik, hak padang ada ni pada dengar. Yang bertanya dapat pahala, yang mendengar dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita gunakan untuk diri kita dan kita tegur orang lain kalau salah, ataupun kita beri info kepada orang lain walaupun orang tak tanya.